السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسم، أو كما قال hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, di antara tanda yang kita ni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ialah satu, ikram dzi syaibah al-muslim. Apabila kita memuliakan satu orang Islam yang sudah tua. Di antara tanda kita memuliakan Allah, di antara tanda kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala ialah kita muliakan orang Islam yang sudah tua. Yang kedua, Nabi kata di antara tanda yang kita memuliakan Allah, wa hamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu, ialah apabila kita memuliakan orang yang hafaz Quran. Kita memuliakan orang-orang yang membawa Al-Quran. Yang dia tidak melampau dan dia tidak tinggal, melainkan sentiasa membaca Al-Quran itu. Di antara tanda kita muliakan Allah ialah kalau sekiranya kita jumpa satu orang yang hafaz Quran dan dia beramal dengan Quran, dia satu orang yang disebut hamilul Quran, memikul Al-Quran. Dia bukan sahaja baca, bahkan dia hafal, bahkan dia melaksanakan kehendak ayat itu. Kita muliakan dia, bermakna kita muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi kata wa ikram dzi sultanil muqsit. Di antara tanda kita muliakan Allah Subhanahu wa taala ialah apabila kita muliakan pemerintah yang adil. Mana-mana pemerintah negeri yang dia meletakkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan dia adalah as-sultanul muqsit. Dia adalah pemerintah yang adil. Kalau ada pemerintah yang macam ni, yang apapun Quran, apapun hadis Nabi yang memutuskan semua benda, maka dia adalah pemerintah yang adil, kita wajib hormat dia. Demikian Islam mengajak kepada kita supaya kita tahu siapa yang patut kita hormat. Maka dalam hadis yang kita baca tadi dapat kita simpulkan bahawa Nabi SAW mengingatkan kita orang Islam supaya hormat 3 golongan manusia ini. Yang pertama, orang yang tua dalam keadaan dia Islam.
Beruban rambut dia dalam keadaan dia satu orang yang sangat berpegang dengan Islam. Kita kena hormat dia. Yang kedua, orang yang disebut hamilul Quran, yang dia bukan sahaja baca Quran, bahkan dia hafal Quran, bahkan dia juga mengamalkan isi kandungan Quran. Kita kena hormat dia. Dan yang ketiga ialah pemerintah yang adil, pemerintah yang meletakkan Quran dan hadis Nabi sebagai rujukan dia, maka dia mesti dihormati. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud, yani fil qabr, thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Quran, fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Jabir radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila habis selesai perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam himpun orang-orang yang terkorban di dalam perang Uhud ni. Kebetulan orang bawa main 2 mayat di depan Nabi. Nabi mengarahkan supaya 2 mayat ni letak dalam satu liang. Sebelum 2 mayat dimasukkan dalam satu liang, Nabi kata ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Nabi kata antara 2 orang ni hak mana? Siapa yang lebih banyak hafal Quran? Perang Uhud habis. Bila habis mayat di sana sini, perintah suruh putih-putih mayat, dibawa main di depan Nabi SAW 2 mayat. Bila sampai depan Nabi, Nabi perintah supaya 2 mayat ni dikebumikan dalam satu liang, satu lubang. Sebelum mayat tu dikebumikan, Nabi tanya dulu. Nabi kata antara 2 mayat ni hak mana satu yang banyak hafal Quran? Faiza ushira ila ahadihima, apabila orang tunjuk, orang beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, setahu kami dia ni lagi banyak hafal Quran, tunjuk seorang, qaddamahu fil lahdi. Nabi mengarahkan orang yang lebih banyak hafal Quran masuk dulu dalam lubang tu, baru diikuti dengan yang lain. Maka hadis ni nak tunjuk kepada kita betapa Nabi SAW tunjuk orang yang hafal Quran ni mesti dimuliakan. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarfa kabirana, atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada datuknya, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata laisa minna man lam yarham saghirana. Nabi kata bukan golongan kita orang yang tak tahu hormat, bukan golongan kita orang yang tak tahu sayang, tak tahu kasih kepada saghir, kepada budak-budak kecil. Nabi kata siapa yang tak erti sayang dekat budak-budak kecil, dia bukan daripada kalangan kita. Walam ya'rif syarfa kabirina, dan bukan daripada golongan kita orang yang tak erti nak muliakan orang tua-tua daripada kalangan kita. Nabi kata kalau betul-betul orang Islam dia erti 2 benda ni. Jumpa budak muda yang lebih muda daripada dia, dia sayang. Dia jumpa orang yang lebih tua daripada dia, dia hormat.
Siapa yang tak buat macam tu, jumpa budak-budak dia tak erti sayang, jumpa orang tua-tua dia tak erti hormat, maka dia bukan daripada kita. Maksudnya dia bukan daripada golongan yang ikut ajaran kita. Demikian Islam tunjuk dekat kita betapa adab penting. Kita mengaji tinggi pun, kalau kita tak erti hormat orang, itu bukan buah daripada ilmu yang ada dekat kita. Kalau pokok nampak besar, tapi tak ada buah. Kita mengaji tak banyak mana, tapi kita masih duduk mengaji. Tapi hak kita mengaji itu nampak pada diri kita. Umpama pokok tak besar mana pun, tapi buah ada banyak. Islam ajak kita macam tu. Dan kalau sekiranya kita betul-betul orang yang mengaji, yang cuba memahami Quran, cuba faham hadis Nabi SAW, kita akan jadi macam yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manam atasawwaku bisiwak faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar fanawaltu siwak al-asghar faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbar minhuma. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia menceritakan, kata dia Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata arani fil manam, aku pernah mimpi dalam tidur aku. Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata aku pernah bermimpi. Satu kali itu aku pernah bermimpi dalam tidur aku. Atasawwaku bisiwak, aku tengah bersugi gigi dengan kayu siwak. Nabi mimpi, dalam mimpi itu Nabi dah gosok gigi guna siwak. Faja'ani rajulani, tengah Nabi dah gosok gigi, mai dua orang laki-laki. Ahaduhuma akbaru minal akhar, Nabi kata hak seorang tu lebih tua daripada hak seorang lagi. Nabi mimpi macam tu. Dalam tidur mimpi Nabi tengah gosok gigi, dalam mimpi itu juga nampak mai dua orang laki-laki, hak seorang tua daripada hak seorang lagi. Fanawaltu siwak al-asghar, maka Nabi SAW bagi kayu sugi ni, kayu siwak ni bagi kepada hak seorang, yang ni hak muda. Nabi nak bagi ke dia dalam mimpinya begitu. Faqila li, Nabi kata tiba-tiba aku dengar satu suara, dia kata kabbir. Suara tu kata orang tua. Kabbir bukan maksud dia takbir. Kabbir maksudnya orang tua. Fadafa'tuhu ila al-akbari minhuma, maka Nabi pun tadi nak bagi ke orang muda, dengar suara ni kata kabir, bagi ke orang tua. Nabi bagi dekat orang tua. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni juga dia nak cerita dekat kita betapa perlu kita muliakan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Dan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akrama syabun syaikhan li sinnih illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnih. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tidaklah satu orang muda yang memuliakan satu orang tua kerana tua dia. Satu orang muda jumpa orang tua dia hormat. Dia hormat orang tua tu kerana orang tu tua. Illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnih. Nabi kata melainkan esok bila dia tua, Allah akan pastikan orang hormat dia.
Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 5 hadis kita baca pada malam ni. Kelima-lima hadis ni nak ajak kita satu benda. Nak ajak kita supaya kita jadi manusia yang reti hormat orang yang disuruh hormat oleh agama. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal dengan hadis yang mudah ini. Mudah untuk beramal bagi orang yang nak keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan payah bagi orang yang tak ambil berat kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Jilid 2. Kita masih lagi berada dalam tafsir surah At-Taubah. Surah At-Taubah, muka surat 171. Muka surat 171. Malam ni kita masuk satu kisah yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ini, iaitu kisah Masjid Dirar. Dia panggil Masjid Dirar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. Dan setengah daripada munafik itu ialah segala mereka yang bina masjid mubarak dan masjid kufur dan masjid tafriq, yakni masjid pecah belah jamaah, dan mengintai-intai, yakni menunggu-nunggu bagi mereka yang perang Allah dan Rasulnya. Cerita Masjid Dirar ni Allah start macam tu dalam Quran. Allah kata walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulah min qabl. Allah nak cerita asal usul Masjid Dirar ini. Masjid Dirar ini mula-mula Tuhan kata masjid yang dibina dengan tujuan satu sekali, dirarah. Dirar ni makna dia mudarat. Dirar dalam bahasa Arab dia kata darar, badrara, darar dia panggil. Darar makna dia mudarat. Maknanya nak bawa susah. Tujuan bina masjid tu nak bagi mudarat ke orang. Lebih-lebih lagi mereka bercadang nak memudaratkan Nabi dan Islam. Itu tujuan pembinaan Masjid Dirar itu. Maka masjid tu nama dia Allah bagi. Allah yang namakan masjid itu dengan nama Masjidan Dirar. Allah bagi nama masjid tu Masjid Dirar, masjid yang membawa mudarat. Bukan Nabi bagi, bukan sahabat-sahabat Nabi bagi. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dalam Quran, walladzina ittakhadhu masjidan dirara, dan orang-orang yang bina Masjid Dirar. Masjid Dirar itu ialah masjid yang mengundang mudarat. Wa kufran, dan dia adalah masjid kufur. Pasal dia tidak dibina di atas asas taqwa Allah. Dia tak dibina atas asas takut kepada Allah. Tapi dia dibina atas asas nak musnahkan Islam, nak bunuh Nabi, kemudian nak pecah belah masyarakat Islam dan sebagainya. Maka masjid ini masjid kufur, Tuhan kata dalam Quran. Wa tafriqa, dan masjid itu juga adalah masjid tafriq, iaitu masjid pecah belah jemaah. Masjid Dirar dibina berdekatan dengan Masjid Quba. Dekat sangat. Masjid Quba, masjid mula sekali Nabi bina. Bila Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum masuk ke Madinah betul-betul itu Nabi singgah di Quba. Bila sampai saja di Quba, Nabi terus arah suruh bina masjid. Itulah masjid yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ussisa 'ala taqwa. Masjid yang diasaskan pembinaan dia di atas rasa takwa kepada Allah. Masjid yang begitu punya hebat. Nabi SAW sampai dah Nabi sampai di Madinah buat Masjid Nabawi dan sebagainya. Kok mana pun hari Sabtu Nabi pergi juga ke Masjid Quba ni untuk semayang di sana.
sayangnya Nabi kepada Masjid Quba sampai macam tu. Tiba-tiba mai puak munafik ni pergi bina masjid dekat dengan Masjid Quba dengan tujuan pecah belah. Nak pecah orang daripada semayang di Masjid Quba, mai semayang di masjid mereka. Maka Allah kata masjid itu tafriqah, masjid yang bertujuan untuk nak pecah belah jemaah Islam. Dan kata dalam ayat tu wa irsadan liman haraballah wa rasulah min qabl. Dan mengintai bagi mereka itu, yakni bagi mereka yang perang Allah dan Rasulnya. Lepas mereka bina masjid tu, mereka ni duk terintai-rintai, duk tertunggu-tunggu tibanya satu tokoh sanjungan mereka yang katanya akan mai ke masjid tu dan nak jadikan masjid itu markas untuk nak melancarkan serang kepada Nabi dan Islam. Mereka bina Masjid Dhirar ini, bina untuk dijadikan base, untuk dijadikan satu platform, untuk dijadikan satu markas kepada mereka untuk nak attack Nabi. Punya jahatnya sampai macam tu. Maka Allah sebut benda ni wa irsadan, maksudnya dan depa ni duk tertunggu-tunggu liman haraballah wa rasulah min qablu, tertunggu-tunggu kedatangan satu orang yang awal-awal lagi sudah mengisytiharkan dia perang Allah dan Rasul. Siapa dia ni? Sat lagi dia dicerita. Dia kata dahulu daripada bina itu, maka mereka itu, yakni mereka yang membina Masjid Dhirar itu ada 12 munafik. Masjid Dhirar ini dibina atas daya usaha 12 orang munafik. Yang 12 orang munafik ni merupakan anak buah kepada orang yang mereka duk tunggu-tunggu nak main ni. Maka sebab bina Masjid Dhirar itu, maka itulah sebab bina Masjid Dhirar ini. Maka itu sebab mereka bina Masjid Dhirar ini, untuk dijadikan markas kepada kawan ni. Siapa dia? Dia ialah Abu Amir, rahib yang fasik daripada orang Madinah, yang jadi Nasara pada masa jahiliyah. Dia ni Abu Amir, rahib. Dia ni Arab, daripada suku Khazraj. Kita tahu sebelum Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Madinah ni ada 2 puak yang besar. Satu puak Aus, satu puak Khazraj. Bila Nabi sampai sahaja di Madinah, Aus dan Khazraj ni Nabi cantum, Nabi bagi nama mereka ni Ansar. Tak ada Aus, tak ada Khazraj. Nabi kata kalau tidak mereka puak. Aus duk kawan dengan Aus saja, tak boleh berkawan dengan Khazraj. Khazraj sama geng Khazraj saja, tak boleh berkawan dengan Aus. Maka Aus dengan Khazraj ni perang ni tak tahu berapa kali perang dah. Bila Nabi sampai di sana, Nabi panggil mereka ni dua-dua. Nabi kata Aus, Khazraj, mula daripada hari ini tidak ada Aus, tidak ada Khazraj. Hampa semua Ansar. Pasal apa aku namakan hampa dua-dua ni Ansar? Pasal Ansar maksudnya penolong. Pasal bila kami hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, hampa tolong kami. Maka hampa Ansar, kami ini muhajirin. Abu Amir Ar-Rahib ini, yang kata kepala jahat, yang awal-awal sudah isytihar dia akan lawan Allah dan Rasul habis-habisan ni, Abu Amir Ar-Rahib ini dia daripada suku Khazraj. Asal-asalnya orang Madinah. Dan dia sejak daripada zaman jahiliah, dia seorang rahib. Dia tok guru di Madinah ni. Dia rahib, dia padri di Madinah. Padri Nasrani, maknanya dia duk baca Injil. Sebelum Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, Khazraj semua sekali tanya dia apa-apa hal pun. Ini cerita Abu Amir Ar-Rahib ini. Dia daripada suku Khazraj dan dia satu orang yang sangat berpengaruh di kalangan Khazraj ini. Dan dialah orang yang menjadi marajah, yang menjadi rujukan kepada seluruh orang Khazraj yang beragama Nasrani ini. Dan dia diceritakan dalam tafsir yang lebih panjang lagi, cerita Abu Amir Ar-Rahib ini dia alim kitab Injil. Sebelum Nabi Muhammad dibangkit jadi Nabi,
Dia dah duk mengajak orang dah tentang kebangkitan seorang Nabi akhir zaman. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia abang dah. Dan dalam kitab Injil pun dah terang dah yang kata Muhammad bin Abdullah ni sifat-sifat dia macam mana Tuhan terang dalam Injil, macam tu dia terang dekat orang-orang dia di Madinah pada masa tu. Bila tersebar saja berita di Mekah bahawa sudah bangkit seorang Nabi, nama dia Muhammad bin Abdullah, orang-orang Khazraj yang duk ikut Abu Amir Ar-Rahib ini, betul dah mereka kata macam tu guru kita kata. Maka mereka buat rombongan daripada Madinah pergi ke Mekah kerana nak jumpa dengan Nabi Muhammad ni yang disebut dalam Injil kedatangan dia ni. Mereka pergi jumpa Nabi, tengok Nabi, terpesona dengan Nabi SAW, masuk Islam. Balik kumpulan ni bagi tahu betul dah, kami dah pergi dah sana, dah tengok dah yang kata Muhammad bin Abdullah yang tok guru kita duk baca kitab Injil duk bagi tahu ni, kami tengok dah memang dia orang baik-baik. Pi lagi satu puak lagi 80 orang pula pi daripada suku Khazraj Madinah ni, pi pula 80 orang jumpa Nabi, masuk Islam depan Nabi. Maka orang-orang Madinah ni dah duk bercakap dah tentang Nabi Muhammad SAW ni. Kerana rombongan ni dah duk pergi dah jumpa dah, balik cerita. Bagi tahu betul yang kata Muhammad bin Abdullah ni orangnya hebat sekali. Pada masa tu Abu Amir Ar-Rahib tak memusuhi Nabi lagi. Bahkan dia meyakini apa yang Injil kata tu betul. Bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, Nabi sampai saja Nabi disambut dengan nasyid Tala'al Badru Alaina apa semua. Mula daripada detik Nabi sampai di Madinah tu, orang dah semua fokus Nabi. Orang-orang Arab suku Khazraj ni pun dah mula dah masing-masing dah tinggal Nasrani masuk Islam, dah ikut Nabi. Abu Amir Ar-Rahib rasa dia tersisih. Ini penyakit dia. Dia rasa dia tersisih. Walaupun dia duk baca kitab Injil cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan dia seorang padri, dan dia cukup tahu kata cerita Nabi Muhammad ni cerita betul, tetapi oleh kerana dia tersisih, dia tak boleh terima Nabi. Maka bermula daripada detik itulah Abu Amir Ar-Rahib terus pergi duk challenge Nabi. Dia pernah masuk depan majlis Nabi SAW, dia tanya beberapa soalan. Nabi jawab, dia bangkang. Nabi jawab, dia bangkang. Dia nak tunjuk dia lagi champion daripada Nabi. Dia dah mula main busuk dalam dah. Sampai akhirnya sampai berlaku sumpah-sumpah di depan Nabi dan sebagainya. Selalu kita baca detail cerita dia. Maka dia ni kemudiannya bawa diri keluar daripada Madinah ni sebab kecil hati. Dulu orang duk rojok dekat dia, bila mai Nabi Muhammad semua orang pergi dekat Nabi, kecil hati punya pasal keluar daripada Madinah, pergi ke Mekah, pergi hasut kafir Quraisy di sana, suruh serang Nabi. Tak puas hati lagi, duk berasa tak puas lagi hati dia ni, sakit hati ke Nabi ni, tak puas hati lagi. Keluar pula daripada Mekah, daripada Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Syria. Dia pergi cari Raja Hercules, Heraklius. Dia kata pergi jumpa pula raja tu, kempen kau tu suruh main attack Nabi SAW. Ini Abu Amir Ar-Rahib. Dan dalam pada tu dia susun dia punya rencana jahat dia susun elok-elok. Dia hantar orang main jumpa munafik yang duk cari pasal dengan Nabi di Madinah ni. Dia suruh mereka buat masjid. Hampa buat satu masjid, dia kata aku akan mai dari Syria ni, aku akan mai dengan membawa bala tentera daripada kerajaan Rom untuk nak serang Nabi. Dan masjid yang hampa bina ni akan menjadi markas kita selepas daripada tu. Ini rancangan dia. Tu kita baca. Dia kata dahulu daripada bina itu, yang ni daripada bina Masjid Dhirar itu, maka mereka itu, orang yang terlibat dalam membina Masjid Dhirar itu ada 12 munafik. Maka sebab bina Masjid Dhirar, maka itu adalah sebab mereka bina Masjid Dhirar ini, iaitu Abu Amir Rahib yang fasik daripada orang Madinah, suku Khazraj, jadi Nasara pada masa jahiliah.
Bila Nabi sampai sahaja di Madinah, dia pergi di depan Nabi, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa masuk Madinah. Nabi masuk Madinah, Nabi mula duk cakap dekat orang tentang Islam, dia pergi challenge Nabi dalam majlis. Dia tanya Nabi, apa ini agama yang engkau bawa datang? Dia pergi tanya, bila dia pergi orang semua orang. Dia orang yang orang kenal. Dia nak cari publicity, dia nak cari nama, dia nak tunjuk kata dia terror, dia nak tunjuk kata Nabi tak boleh jawab dengan dia. Niat sangat busuk. Dia pergi depan-depan tu, dia tanya, dia kata, apa agama yang kau bawa ni? Jawab Nabi SAW, agama Ibrahim. Nabi jawab kata, aku bawa ni agama yang dulunya dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Aku bawa Islam. Kata Abu Amir, siapa pun atasnya juga. Dia kata, semua orang pun ikut agama yang asal-asalnya dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dia kata, ni aku duduk di Madinah, ni aku duduk jadi tok guru di sini lama dah. Aku duduk ajar orang semua pun agama Nabi Ibrahim juga. Sama aja, dia kata. Maka sabda Nabi SAW, tiada engkau atasnya. Nabi kata, dah. Hang tak ikut agama tu. Kalau betul ikut agama Nabi Ibrahim AS, awal-awal dah bagi tahu dah. Awal-awal dah bagi tahu dah bahawa kitab-kitab samawi yang Allah buat turun mai ni, bila turun satu, mai satu lagi dia memansuhkan hak lama, kena pakai hak baru. Mai satu lagi dia mansuhkan hak lama, kena pakai hak baru. Dia turun mai kitab Zabur, pakai kitab Zabur. Bila turun Taurat, cancel Zabur. Zabur dimansuhkan, kena pakai Taurat. Bila mai Injil, Injil memansuhkan Taurat, kena pakai Injil. Bila mai Quran, Quran memansuhkan semua, kena pakai Quran. Itu yang diajar oleh Nabi Ibrahim AS awal-awal dulu lagi dah. Kalau hang dah Quran mai, hang duk nak kekalkan juga dengan kitab Injil, hang tak ikut agama Nabi Ibrahim. Begitu. Kata Abu Amir, sebenar saya atasnya. Dia kata, dah, aku yang ikut agama Nabi Ibrahim. Tetapi engkau, dia kata dekat Nabi, tambah pada agama Ibrahim. Dia kata, hang yang tak ikut, hang yang hidup tambah-tambah agama ni semua. Aku ikut betul-betul. Oh, dia dah main sombong dah. Sombong ni apa? Batarul haq. Nabi kata, sombong ini ialah menolak kebenaran. Dalam Injil dia duk baca, tu pun sebut dah, kata Nabi akhir zaman Nabi Muhammad turun mai bawa Quran. Bukan dia tak tahu benda ni, tapi kerana sombong dia menolak benda dia tahu. Maka sabda Nabi SAW, tiada. Nabi kata, dah. Nabi kata, aku tak tambah apa-apa. Dia kata, bahkan agama Ibrahim itu bersih. Nabi kata. Maka kata Abu Amir, Allah Ta'ala mati akan dusta daripada kita dua di luar negeri. Dia sumpah Nabi. Dia kata dekat Nabi, okey, tak apa. Aku kata aku betul, hang kata hang betul. Lah ni macam ni, dia kata. Kita tengok siapa betul. Orang yang tak betul, satu hari dia akan keluar daripada Madinah ni, dia akan mati di luar daripada Madinah. Orang yang mati di luar Madinah, itu orang tak betul. Dia kata macam tu dekat Nabi. Mati dia seorang dagang, dia akan pergi mati seorang diri di luar daripada negeri ni. Maka sabda Nabi SAW, amin. Nabi kata, Nabi mengaminkan apa yang dia kata. Dia cabar Nabi. Okey, lah ni hang kata hang betul, aku kata aku betul. Lah ni tak tahu hang betul ke aku betul, tak tahu. Okey, tak apa. Dia kata, kita tengok. Dia kata, orang yang tak betul, satu hari esok ni dia akan keluar daripada Madinah ni, dia pergi mati di negeri lain, dia mati seorang diri. Dia kata, orang yang jadi macam tu, itu bukti bahawa orang ni tak betul. Dia kata tu dengan ingat dalam hati dia, satu hari dia nak halau Nabi keluar, dia nak bagi Nabi mati di negeri lain, nak membuktikan kata Nabi tak betul. Dia kata macam tu, Nabi kata amin. Dan menama akan dia, yakni Abu Amir itu sebagai fasik. Terus Nabi kata dekat dia, Abu Amir, anta fasik. Kamu ni satu orang yang fasik. Nabi kata. Maka kata Abu Amir kepada Nabi SAW ketika perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, Abu Amir kata, aku tiada dapat kaum yang perang engkau, melainkan aku perang engkau juga. Dia kata.
Bila berlaku perang Uhud, dia mai cabar Nabi depan-depan tu. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata kalau tak ada siapa dah nak perang dengan aku tetap akan perang. Kata-kata dia itulah yang Allah sebut dalam Quran tadi ni, liman haraballahu wa rasulahu min qablu. Itulah orang yang awal-awal dah daripada sebelum ni dah dia dah ijtihad, dia akan perang Allah dan Rasul. Dia dikata depan Nabi benda ni. Kalaulah satu masa esok tak ada siapa dah nak lawan dengan nak perang, aku tetap akan lawan. Juahlah takabur sombong. Maka sentiasalah Abu Amir masuk dengan kafir-kafir. Start daripada tu dia mula susun rencana dia. Dia jadi merapu rosak habis. Tak kenal kawan, tak kenal lawan, pergi cari lawan, pergi cari musuh, pergi duduk pakat nak main rosak Nabi SAW, nak main rosak Islam. Sehinggalah sampai perang Hunain, yakni Arab Hawazin. Maka tak kalah Hawazin, lari Abu Amir itu ke negeri Syam. Sampailah perang Hunain pula pun serupa juga. Dia pergi memihak kepada golongan Hawazin, mai serang Nabi dan sebagainya. Tak boleh nak menang juga. Nabi menang juga. Dia tak boleh nak mengalahkan Nabi juga. Bawa diri pergi ke Syam pula. Masih tak puas hati lagi. Duk marah lagi. Dendam ni membuak-buak dalam diri. Nak musnahkan Nabi juga walau macam mana pun. Bawa diri pergi ke Syam. Maka diberi Abu Amir surat kepada munafiqin yang 12 orang itu tadi. Dia duk ada sana, dia kirim surat mai dekat kuncu-kuncu dia ada di Madinah ni. Kepada geng-geng munafik yang duk ada di Madinah ni, dia kirim mai satu surat. Kata dia, bersiap kamu sungguh-sungguh daripada kekuatan dan senjata. Dia kata okey, standby, dia kata. Siap apa yang patut. Sudah dekat dah masa untuk kita nak lancarkan serang kepada Muhammad ni. Dan bina masjid bagi aku. Dia kata, dan hampa tolong bina satu masjid. Tunggu sampai aku mai. Maka aku hendak pergi kepada Raja Kaisar, Raja Rom, bawa mari tentera orang Rom untuk nak mengeluh, nak menghalau Muhammad dan sahabatnya daripada Madinah. Dia tulis surat mai dekat geng-geng dia ada di Madinah ni, munafik yang ada di Madinah ni. Dia kata, tadi satu, aku arah hampa suruh standby, suruh bersedia. Yang kedua, hampa bina satu masjid. Esok bila aku mai, masjid tu jadi markas aku. Yang ketiga, ni aku nak bagi tahu ke hamba, aku nak pergi jumpa Raja Kaisar, nak jumpa Raja Rom, aku nak pengaruh dia, aku nak minta dia bagi tentera dia untuk sokong kita. Kita akan main, kita halau Muhammad dan kawan-kawan dia ni keluar daripada Madinah. Jahat, cukup jahat tuan-tuan. Maka binalah mereka itu akan dia, yang ni akan Masjid Dhirar itu di tepi Masjid Quba. Puak ni pun taatlah perintah. Bina masjid ni dekat dengan Masjid Quba. Maka sebab dinamakan Dhirar adalah kerana beri mudarat dengan ambil Masjid Quba. Sebab dinamakan oleh Allah masjid itu Masjid Dhirar kerana dia nak pergi challenge Masjid Quba, masjid yang dibina oleh Nabi SAW. Dan sebab dinamakan dalam Quran masjid itu sebagai masjid kufur adalah sebab bina dengan suruh Abu Amir. Masjid tu dipanggil masjid kufur. Pasal apa? Pasal dia dibina bukan atas perintah agama, bukan atas perintah Allah, bukan atas perintah Rasul, tetapi atas perintah Abu Amir. Maka dia masjid kufur. Dan dinamakan masjid tafriq sebab pecah-pecah orang Masjid Quba, setengah semayang di sana dan setengah semayang di sini. Dinamakan masjid itu tafriq. Maka ketika Nabi SAW pergi ke perang Tabuk, kebetulan masjid yang kata Masjid Dhirar ni siap aja dekat dengan masa Nabi nak pergi perang Tabuk. Maka datang mereka itu minta Nabi SAW semayang padanya. Ni puak munafik 12 orang ni siap bina Masjid Dhirar ni lebih cantik daripada Masjid Quba. Siap bina masjid ni, kebetulan masa tu Nabi tengah duk berkemas barang dah nak turun dalam perang Tabuk. Dalam keadaan Nabi duk kalut-kalut nak turun perang Tabuk, mereka sampai. Mereka jumpa Nabi, 12 munafik ni jumpa Nabi, mereka tawarkan kepada Nabi supaya Nabi pergi masjid mereka semayang saat di sana. Sebagai tanda Nabi mengiktiraf masjid yang mereka bina.
Maka sabda Nabi SAW, aku hendak berjalan. Nabi kata, tak boleh. Aku lari dan nak keluar, dan nak pergi perang. InsyaAllah, Nabi kata, manakala aku balik, aku pergi. Nabi kata, tak boleh. Aku dah nak turun, pergi ke Tabuk untuk nak perang. Buat masalah, aku tak boleh tunai permintaan hampa, nak suruh pergi semayang di masjid baru hampa buat ni. Tapi insyaAllah, Nabi kata, selesai perang Tabuk, aku akan pergi. Maka tak kala sampai balik Nabi SAW di tempat yang bernama Zituwa, dekat dengan Madinah. Nabi balik daripada perang Tabuk, dah menang dalam perang Tabuk. Dalam perjalanan balik sampai dekat tempat yang bernama Zituwa. Bila sampai di situ, maka datang mereka itu minta sembahyang padanya. Lagi sekali mereka pergi jumpa Nabi di situ. Wahai Rasulullah, jangan lupa kamu dah janji nak main sembahyang masjid kami. Maka Nabi SAW ambil baju dan pakai. Nabi pun, okeylah. Sebab dia dah janji nak pergi. Nabi dah ambil baju dah pakai nak pergi. Hendak pergi. Dia kata, maka turun Allah Subhanahu Wa Taala akan ayat ini. Maka panggil Nabi SAW akan Malik bin Dukhshum dan Ma'in bin Adi dan Amir bin Sakin dan Wahshi. Nabi panggil 4 orang ni. Nabi dah pakai baju dah nak pergi. Allah Subhanahu Wa Taala buat turun ayat yang kita baca tadi. Ayat yang Allah kata, walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qablu. Turun ayat ni. Bila turun ayat ni, Nabi tahu dah kata masjid ni tak cantik punya masjid. Bila turun saja ayat ni, maka panggil Nabi SAW 4 orang sahabat. Yang pertama, Malik bin Dukhshum. Malik bin Dukhshum ni ada dalam hadis cerita. Malik bin Dukhshum ni sebahagian daripada sahabat Nabi duk tuduh kata dia munafik. Depa pernah Nabi SAW tengah duk sembahyang sunat, depa duk sembang cerita, duk kata Malik bin Dukhshum ni munafik. Nabi tengah sembahyang sunat, Nabi dengar depa ni duk cakap. Bila habis sembahyang, Nabi beralih dekat depa ni. Nabi kata, apa yang hampa kata dekat saudara hampa ni? Depa kata, tak, kami kata betul. Memang Malik bin Dukhshum ni munafik. Nabi kata, tak. Orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah, Allah akan janji syurga untuk dia. Nabi kata begitu. Depa kata lagi, depa kata, tak ya Rasulullah, dia ni cakap aja, tapi dia ni sebenarnya hati melawan Islam. Nabi marah dekat sahabat-sahabat yang kata begitu. Dalam peristiwa Masjid Dhirar ini, bila turun aja ayat ni, Nabi SAW panggil. Di antara orang yang Nabi bagi amanah ni ialah Malik bin Dukhshum. Dan juga Ma'in bin Adi. Dan yang ketiganya Amir bin Sakin. Dan yang keempatnya Wahshi. Nabi panggil 4 orang ni. Sabda Nabi SAW, pergi kamu kepada masjid zalim ahlinya itu. Nabi kata, Allah dah turun dah ayat dia. Firman Allah sudah turun mai, wahyu Allah sudah sampai. Masjid yang mereka ni bina ni, ini masjid tak bagus. Masjid ini masjid dhirar. Nabi kata, orang yang terlibat dalam pembinaan masjid ni adalah golongan yang zalim ahlinya. Runtuhkan dia dan bakarkan dia. Nabi perintahkan suruh pergi peruntuh masjid ni. Dan satu riwayat dia kata Nabi suruh peruntuh saja. Dan satu riwayat dia kata Nabi suruh peruntuh, suruh bakar. Begitu. Maka pergi mereka itu hingga sampailah puak Bani Salim, kaum Malik bin Dukhshum. Maka katanya, kami menanti kamu semua keluar. Maka masuk pada ahlinya. Maka ambil pelepah tamar kering buat nyamuk. Mereka ni pun dah Nabi perintah macam tu. Mereka pergi, mereka perintah orang aduk dalam masjid pergi keluar. Sudah sampai perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suruh binasakan masjid Dhirar ini. Kerana masjid ni membawa mudarat. Kerana masjid ni nak membawa kepada pecah belah masyarakat Islam dan sebagainya. Nabi perintahkan kami suruh main peruntuh, suruh main bakar buang masjid ni. Maka ambil pelepah tamar kering buat nyamung, dinyalakan api, pergi mereka itu masuk masjid itu dan bakar akan dia. Padahal orang-orang penuh lari keluar sekaliannya. Masa tu orang duduk masjid baru bakal masuk ramai. Duduk tengok ni marmar ni ambil mana kalau lah. Kami duduk tengok, dahsyatlah masjid ni, kapet dia pun lugu ni. Sampai sahabat-sahabat yang diperintah oleh Nabi suruh pergi runtuhkan masjid ni, mereka bagi amaran dulu. Dia kata tolong kosongkan
Sudah datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kami musnahkan masjid ini. Kerana ini masjid dhirar. Masjid yang nak bawa mudarat. Tolong kosongkan sebelum kami ambil tindakan. Tak mau juga duk tunggu kat dalam tu. Cucuk-cucuk nyamuk lari keluar, lebu tembuat lari. Macam tu. Dia kata, dan Abu Amir mati di Syam. Dia ni yang janji nak main ni, tak dan main, mati di Syam. Baru duk jumpa Raja Rom, jumpa Kaisar, baru duk kempen orang tu, kempen orang ni, duk ajak orang sokong dia, ajak orang semua sama dengan dia nak main serang Nabi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala matikan dia di Syam. Mati dalam keadaan dagang seorang diri. Mati bujang kelana di sana, keluarga tak ada apa pun tak ada, mati seorang. Seperti mana doanya. Doa hak dia kata dekat Nabi tu tak apa. Dia kata, hang kata hang betul, aku kata aku betul. Lah siapa betul, dia kata Allah akan tentukan. Orang hak tak betul, dia akan mati luar daripada Madinah. Dan dia mati seorang diri. Nabi kata, amin. Kena kat dia budak ni. Maka kena ke atasnya, dia kata. Macam yang dia kata tu, Allah bagi kena dia. Itu cerita Masjid Dhirar. Firman Allah, wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Dan lagi bersumpah mereka itu, tiada kami kehendak perbuat masjid ini melainkan kebajikan kepada orang miskin, dapat berlindung pada waktu hujan dan panas, dan dapat meluah hati orang-orang Islam. Depa yang buat Masjid Dhirar ni, niat depa hak tadilah. Niat depa buat Masjid Dhirar ni satu, pasal nak ikut perintah Abu Amir. Itu satu. Yang kedua, niat mereka buat Masjid Dhirar ni nak jadikan saingan kepada Masjid Quba, supaya orang berpecah tak pergi Masjid Quba, main masjid mereka. Niat mereka buat Masjid Dhirar ni sebenarnya ialah kerana nak membawa mudarat kepada Islam yang dibawa oleh Nabi. Niat mereka buat Masjid Dhirar ni ialah supaya bila Nabi main, mereka nak tipu Nabi. Dan ada satu riwayat kata mereka nak bunuh Nabi sebenarnya di situ. Niat mereka buat Masjid Dhirar ni sebenarnya nak dijadikan markas kepada Abu Amir Ar-Rahib. Itu niat sebenar. Tapi Allah sebut dalam Quran, wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Dan lagi bersumpah mereka, tiada kami kehendak buat masjid tu melainkan kebajikan pada orang miskin. Mereka harap kami buat dapat menjadi tempat perlindungan kepada orang miskin, lindung daripada hujan panas dan sebagainya. Cakap niat sebenar Allah tahu. Tapi cakap ke orang kata dia bertujuan baik bila buat masjid ni. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah Taala naik saksi bahawa mereka itu dusta sekaliannya. Itu dia. Allah menjadi saksi, cakap depa tu cakap bohong semata-mata. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abadah. Habis. Tuhan kata, maka jangan engkau sembahyang padanya selama-lama. Masjid, tuan-tuan. Masjid, Allah Subhanahu wa taala perintah, la taqum fihi abadah. Jangan siapa-siapa pun pergi duduk sembahyang di Masjid Dhirar itu sama sekali. Maka diruntuhkan dia dan dijadikan tempat buang bangkai-bangkai dan sampah. Tapak masjid tu dijadikan tempat lumbuk sampah, buang bangkai dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibina atas takwa Allah daripada mula hari engkau hijrah ke Madinah itu, iaitu Masjid Quba, terlebih mustahak bahawa engkau berdiri semayang padanya. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala kata, kalau nak banding Masjid Quba dengan Masjid Dhirar yang dibinakan lebih elok daripada Masjid Quba ni, Masjid Quba ni lebih patut kamu pergi semayang daripada Masjid Dhirar ni. Allah kata begitu. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Padanya, yakni pada Masjid Quba itu, beberapa banyak laki-laki yang kasih bersuci, yakni suka membersihkan diri. Orang yang hati bersih, memang ingat nak memperbaiki diri, mereka ada banyak di Masjid Quba. Ada di Masjid Dhirar ni hati jahat. Cakap elok tapi hati sebenarnya jahat. Hati nak memusuhi Nabi dan nak memusnahkan Islam. Firman Allah, wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih akan segala orang yang bersuci. Kata dia riwayat Ibnu Khuzaimah bahawa Nabi SAW datang ia akan mereka itu pada Masjid Quba. Maka sabda Nabi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperbaikkan puji atas kamu pada bersuci.
Nabi pergi habaq dekat orang-orang yang ada di Masjid Quba ni bila turun ayat tadi ni. Ayat yang kata fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di Masjid Quba ni ada orang-orang yang suka kepada bersuci. Bila turun ayat tu, Nabi SAW pergi Masjid Quba habaq dekat orang yang ada di Masjid Quba ni. Allah turun satu ayat, Allah puji hampa semua ada di Masjid Quba ni. Bahawa hampa semua ni suka bersuci. Maka apa itu bersuci? Nabi bertanya sahabat-sahabat yang ada dalam Masjid Quba ni, apa satu amalan bersuci yang hampa buat sehingga kan Allah turun ayat puji hampa? Nabi bertanya mereka. Maka sembah mereka itu, ya Rasulullah, kami lihat Yahudi yang ni jiran kita ni basuh dubur mereka itu daripada dahi, maka kami basuh. Mereka kata, kami duk tengok orang Yahudi pun bila buang air, mereka basuh elok-elok. Kami tengok benda tu baik. Walaupun Yahudi buat, tapi benda tu benda baik, maka kami pun ikut buat benda-benda yang seumpama itu. Dan pada setengah hadis, kami ikut batu dengan air. Dalam satu riwayat lagi kata, mereka ni sahabat-sahabat yang duduk di Masjid Quba ni kata, kami ni bila buang air, kami beristinja pakai batu dulu. Lepas tu ikut dengan air pula basuh. Kami jaga kebersihan sampai macam tu sekali. Mereka beritahu dekat Nabi SAW macam tu. Maka sabda Nabi itulah, maka hendaklah kamu terima akan dia. Nabi pun kata, kalau macam tu terus buatlah benda apa buat elok ni, terus buat. Pasal apa? Pasal kerana apa buat ni Allah sudah puji. Satu ayat Quran turun puji perbuatan apa ni. Benda baik terus buat. Nabi kata, firman Allah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Maka adakah mereka itu, yakni yang ikat, yakni yang bina masjidnya atas takwa Allah dan redha Allah itu lebih baik, atau mereka yang ikat, yakni yang bina atas pihak yang hendak lebat? Allah tanya dalam ayat, mana satu lebih baik? Orang yang pergi bina masjid atas rasa takwa Allah ke lebih baik, ataupun orang yang pergi bina masjid atas dasar yang tidak kuat? Seumpama pergi bina masjid di tepi tebing hendak runtuh, mana lebih baik? Maksud yang kata pergi bina masjid di tepi tebing hendak runtuh ni, bina masjid atas niat lain daripada kerana Allah. Dia umpama buat di tepi tebing hendak runtuh. Tuan-tuan, kita ni pun kalau kita buat apa-apa benda tidak kerana Allah, tak lama. Kita ni sendiri, kalau kita duk buat satu-satu benda tu tidak kerana Allah, tak lama hancur benda yang kita buat. Tapi kalau kita buat ni kerana Allah, tak rosak kita. Nampak mata kasar mungkin terkorban, di sisi Allah kita hidup. Tak rosak, maknanya tak rosak kita ni. Tapi kalau kita buat tidak kerana Allah, hancur. Pi akhirat tak ada apa. Hak duk buat ni nampak punya hebat ni, pi sana tak ada apa. Rupa-rupanya bila disiasat balik tidak kerana Allah apa yang dia duk buat selama ni. Maka Allah sebut dalam ayat ni, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin. Mana lebih baik? Orang yang buat sesuatu atas takwa Allah kan lebih baik, ataupun orang yang buat binaan di atas tebing hendak runtuh kan lebih baik? Orang yang buat sesuatu atas dasar takwa Allah kan lebih baik, orang yang buat tidak kerana Allah kan lebih baik? Allah tanya dalam Quran macam tu. Firman Allah, fanhara bihi fi nari jahannam, maka reban dengan dia pada dalam neraka jahanam. Dia kata kalau kita buat satu-satu benda tidak kerana Allah, dia reban dengan benda yang kita buat dengan kita akan dia reban di dalam neraka. Kalau kita buat benda tu benda tak baik, dengan benda yang tak baik tu sekali reban dengan kita reban pi ke dalam neraka. Tuhan kata. Yang pertama ialah Masjid Quba, dan yang kedua adalah Masjid Dhirar. Dia kata, yang pertama yang kata asaskan binaan dia di atas takwa Allah, itu adalah Masjid Quba. Dan yang kedua yang mengasaskan binaan dia di atas tebing hendak runtuh, itu adalah Masjid Dhirar. Dia kata, firman Allah, wallahu la yahdil qaumadh zalimin, dan Allah Taala tiada hidayah
akan segala kaum, yakni orang-orang kafir. Tuhan tak akan bagi petunjuk kepada orang-orang yang hati duk simpan engkar dan nak musnahkan Islam. Allah tidak akan bagi petunjuk kepada mereka. Firman Allah, la yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan fi qulubihim. Sentiasalah bina mereka itu, yang dibina itu menjadi syak pada hati mereka itu, pada agama dan iman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran. Tiada percaya dan tiada yakin pada Allah dan Rasul dan Quran. Allah sebut dalam ayat ni, maka sentiasalah orang yang pergi buat benda jahat ni, pergi bina masjid dengan tujuan yang tidak elok, pergi buat masjid dirar kerana nak challenge masjid Quba. Sentiasalah orang yang pergi buat benda jahat macam ni, hati dia sentiasa tak tenang. Dia selama-lama tidak akan boleh percaya kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya. Dia tak percaya. Kita kalau buat jahat, hati tak tenang. Rasa cakap jahat banyak-banyak lah. Kita berkelahi dengan jiran sebelah rumah kita cukup. Berkelahi dengan jiran sebelah rumah cukup. Boleh tidak? Dia kacau. Tak senang. Duduk dalam rumah pun tak senang, hangat, berasa tak selesa pun. Keluar air pintu nampak muka dia Allah. Keluar. Tak senang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan pula, kita pergi buat satu benda jahat. Kita pergi buat satu benda jahat. Pergi berzina dengan orang misalnya. Na'udzubillah. Katalah pergi buat macam tu. Boleh balik tidak ke Allah? Boleh balik nak semayang elok-elok? Boleh balik nak tengok muka isteri kita? Boleh tengok? Kita pergi berzina dengan satu perempuan jalan manakah, balik rumah tengok muka bini kita, kita boleh tengok? Kita tengok muka anak-anak kita, boleh tengok? Dosa hak kita buat dan dosa hak kita buat. Bolehkah kita dapat tenang balik mai rumah? Tak boleh. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ni, la yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan fi qulubihim. Sentiasalah puak yang bina masjid Dirar ni dalam keadaan jadi ribah di dalam hati mereka. Jadi keluh kesah, jadi gelisah, jadi rimat, jadi tak senang, jadi tak tenang, jadi tak tenteram hati mereka. Mereka buat tu hati tak tenang. Maka Islam bagi tahu kan kita tak akan buat jahat. Kita dengki kat orang pun kita tak tenang. Kita sakit hati kat orang pun kita tak tenang. Kita cemburu kat orang pun kita tak tenang. Tak usah cari pasal. Yang ni semua tak usah cari pasal. Kita buat kerja Tuhan suruh kita buat. Tak usah pergi sakit hati kat orang. Kita buat benda-benda macam ni, balasan dia Allah bagi dekat hati kita rasa tak tenang. Oh banyak tuan-tuan, dalam dunia ni manusia tak tenang. Berapa banyak dalam dunia ni orang yang tak ada ketenangan. Duit satu bab lain, ada duit, jiwa tak tenang. Sehat satu bab lain, jiwa tak tenteram. Ada orang Allah tak bagi duit ringgit banyak, cukup-cukup saja untuk dia. Ada orang Allah bagi dekat dia cukup-cukup padan aja, tapi Allah bagi dekat dia jiwa yang tenang. Cukup. Dia reda dengan apa yang ada kat dia, reda. Maka ni yang Allah nak tekan dalam ayat ni. Kalau buat jahat, dia kata tak akan dapat ketenangan. Maka selama-lama itulah tiada percaya dan tiada yakin mereka kepada Allah dan Rasul dan Quran. Firman Allah, illa an taqatta'a qulubuhum, melainkan bahawa berputih-putih hati mereka itu, yakni mati. Sampai mati tak tenang. Tuan, katalah kita ni jadi kaya dengan duit tak betul. Katalah macam tu. Katalah kita ni jadi kaya, duit tak betul. Tipu harta pesaka apakah macam manakah dulu ni benda tu jadi boleh ke kita. Tak betul. Memang cara tak betul yang kita pergi buat tu. Tentu agak boleh tenang tak sampai nak boleh mati esok ni, boleh tenang. Sampai mati tak tenang. Apa juga benda kalau kita pergi buat, Tuhan kata jiwa tak tenang, illa an taqatta'a qulubuhum, melainkan sudah sampai ke peringkat berputih-putih hati mereka itu dengan mati. Yang ni sampai mati jiwa tak tenang.
Firman Allah, wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang amat ketahui dengan makhluknya, lagi amat hakim pada perbuatannya dengan mereka itu dunia akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia Tuhan yang maha mengetahui. Tuhan tahu baik siapa betul-betul baik, siapa betul-betul tak baik, siapa yang pura-pura buat baik, Tuhan tahu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beli daripada orang yang mukmin itu nyawa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala beli harta mereka dengan bahawa diberi Allah bagi mereka itu syurga. Berperang mereka itu pada perang sabilillah, membunuh mereka itu akan musuh dan dibunuh akan mereka itu oleh musuh. Tuhan kata ada di dalam ramai-ramai manusia yang mengaku Islam, yang mengaku mukmin, beriman kepada Allah ni, ada di kalangan ramai-ramai ni yang Tuhan pilih. Tuhan beli mereka. Maksud Tuhan beli mereka ni ialah Tuhan ambil nyawa mereka sebagai bayarannya syurga. Tuhan ambil harta mereka. Ada harta dia belanja untuk agama, dia tak kisah. Sebagai ganti kepada hilang harta tu, Allah bagi syurga. So umpama Allah beli mereka, maka Allah sebut dalam ayat ni, innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah dia beli daripada orang yang beriman ini anfusahum, nyawa mereka Allah beli. Dia hilang nyawa, ganti kepada dia syurga. Wa amwalahum, dia habis harta, ganti kepada dia syurga. Bi anna lahumul jannah, sesungguhnya bagi mereka syurga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka sanggup pergi masuk perang, bunuh musuh-musuh di atas nama Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, ada kadang-kadang mereka berjaya bunuh musuh, kadang-kadang musuh bunuh mereka. Sama ada mereka bunuh musuh ataupun musuh bunuh mereka, Allah tetap bagi balasan syurga kepada mereka. Firman Allah, wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran, akan janji yang sebenar atasnya. Tuhan kata hak dia sebut tadi ni, sebahagian daripada orang-orang yang beriman ini, mereka sanggup hilang nyawa, sanggup hilang harta, sanggup hilang segala-galanya dengan syarat mereka buat apa yang Tuhan suruh. Janji yang Tuhan nak bagi kat mereka ni syurga. Janji itu wa'dan 'alaihi haqqan, janji itu janji benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mungkir janji. Fit Taurati wal Injili wal Quran, dan janji itu ada termaktub di dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Quran. Sama ada Taurat, sama ada Injil ataupun Quran, semua pun kitab samawi dia panggil, kitab yang turun dari langit. Allah yang buat turun ketiga-tiga kitab ni. Oleh kerana ketiga-tiga kitab ni Allah yang buat turun, maka janji sama, janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Bukan umat Nabi Muhammad sahaja yang mati dalam perang sabilillah dapat syurga. Pengikut Nabi Allah Isa alaihi salam dulu, yang Nabi sebut dalam hadis, apabila sahabat pergi mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, bila bantuan Allah nak main ni, tak boleh tahan dah. Nabi kata dekat mereka, Nabi kata, hampa tahu tak, sebahagian daripada umat dulu, maksudnya umat Nabi Isa alaihi salam dulu, ada daripada mereka ni yang digergaji kepala mereka sampai terbelah dua. Walaupun dia bukan umat Nabi Muhammad SAW, dia umat Nabi Isa, tetapi janji Allah sama. Pasal agama yang dibawa oleh Nabi Isa tu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Tuhan yang disembah oleh Nabi Isa dan pengikut-pengikut dia dan umat dia adalah Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad dan umat-umat Nabi Muhammad SAW. Maka janji sama saja, wa'dan 'alaihi haqqan, maka janji Allah itu benar. Wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Dan barang siapa yang menyempurna dengan janjinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang lebih menepati janji selain daripada Allah, itu maksudnya. Maksud ayat tadi, wa man awfa bi'ahdihi minallah, hampa nak cari mana orang yang lebih boleh menepati janji selain daripada Allah.
Manusia kadang tak boleh tepati janji. Bukan niat tak mau tepati janji, tapi janji-janji tak kesampaian, tak boleh nak tunai. Kita sendiri pun banyak buat janji yang kemudiannya tak boleh nak tunai janji tu. Bukan kita saja nak mukir janji, tapi masa kita janji, kita tu ingat kita boleh buat. Tengok-tengok tak boleh. Kita tak boleh memenuhi janji. Bahkan sebahagian daripada manusia, janji awal-awal dah memang janji-janji tak betul. Maka Allah sebut dalam Quran, Allah kata waman aufa bi'ahdihi minallah. Hangpa nak cari mana satu kuasa yang boleh memenuhi dan menepati janji lebih daripada Allah? Tak ada. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala dia langsung tak menyalahi janji. Kalau dia dah janji dah, siapa yang sanggup hilang nyawa kerana agama aku bagi syurga, Allah tentu bagi. Ni Allah Subhanahu wa taala. Maka suka oleh kamu, yakni maka bergembiralah kamu dengan perjualan kamu yang telah kamu jual dengannya itu. Allah kata bergembiralah orang yang sanggup jual nyawa. Bergembiralah kerana janji syurga tetap akan dapatkan dia. Begitu. Firman Allah, wa dzalika huwal fawzul azim. Dan bermula yang demikian itu menang besar dan kemuliaan yang sehabis-habis tuntut. Allah kata inilah kemuncak kepada kemenangan yang manusia boleh dapat, iaitu janji syurga Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ni last sekali, ultimately orang putih kata last sekali kita nak syurga Allah. Dan Allah pun dalam banyak ayat Allah suruh kita rebut syurga dia. Itu kemuncak kita. Itu kemuncak kita ni. Apa kita nak buat atas dunia ni, kita siapa? Tak sekira kita siapa lah. Kita sebagai siapa, sebagai apa sekalipun, apa yang kita buat kemuncak dia, kita nak keredaan Allah. Redha Allah mai dalam bentuk anugerah syurga. Redha Allah mai dekat kita ni dalam bentuk anugerah syurga. Allah bagi syurga tu, itu bukti redha Allah. Dan kemuncak kepada nikmat orang yang duduk dalam syurga ialah dia dapat keredaan Allah. Dah ingat balik hadis kita tu baca tentang syurga ni. Dia start daripada cerita orang masuk syurga last sekali. Sebelum tu kira lah masuk ni punya hebat apa yang Tuhan bagi kat dia. Ni manusia yang last sekali keluar daripada neraka untuk masuk syurga. Allah kata kat dia pergi masuk. Dia kata balik dekat Allah. Dia kata, ya Allah, aku nak masuk, nak duduk tang mana? Dia kata, habis dah semua orang pakat pergi masuk, tak ada tempat dah untuk aku. Allah kata kat dia, pergi tengok dan pergi masuk dan tengok tempat yang aku bagi ke kamu di sana. Kata lagi, ya Allah, nak duduk tang mana? Dia duduk bayang lagu kepala otak dia sebagai manusia. Kalau dah semua pakat pergi, nak duduk tang mana dah? Tak ada tempat dah. Allah kata pergi. Bila pergi tengok anugerah yang Allah bagi kat dia sebagai manusia penghabis masuk syurga. Last sekali, tak ada dah lepas pada dia tu semua ahli neraka yang kekal di neraka selama-lama. Dia orang yang last sekali masuk tu, apa yang Allah bagi kat dia jauh lebih besar daripada dunia dan isinya. Hak duduk dalam syurga ni pula dengan limpah rahmat, limpah nikmat, dengan macam-macam Allah bagi ni, tak tahu dah, tak pernah terlintas dalam hati dia. Dia nak dapat macam yang Allah bagi ni, tak pernah terlintas dalam hati. Tiba-tiba Allah mai tanya dia, kamu mau tak aku nak bagi dekat kamu sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu dapat lah ni? Tak boleh fikir. Soalan tu tak boleh fikir jawapan dia. Ada lagi ke yang lebih baik daripada yang aku dapat ni? Ni hadu adalah ni pun tak teringat, tak pernah terlintas dalam hati ni nak dapat lagu ni. Ada lagi ke lagi baik pada ni? Tuhan kata ada. Apa dia ya Allah? Allah kata keredaan aku. Habis. Kalau kalkulator ni tekan dia tabi'i. Habis. Tak lebih. Tekan juga lagi dia keluar asap macam Mission Impossible punya tape recorder. Tak boleh, dia tak boleh terang lah. Keredaan Allah ni, yang kata Allah redha ni macam mana? Tunggu pergi sana kita rasa insya-Allah. Macam tu punya Allah Subhanahu wa taala punya kasih sayang kepada hamba-hamba dia. Sampai macam tu.
Firman Allah, wadzalika huwal fawzul azim, dan bermula yang demikian itu adalah menang besar dan kemuliaan yang sehabis-habis tuntut. Wallahu a'lam. Kita mungkin itu. Lepas ini kita akan masuk cerita sebab turun ayat ini. Kata Muhammad bin Ka'ab, tak kala mubayarah orang Ansar 70 orang akan Nabi SAW balang Aqabah. Dia nak main pula cerita ni. Golongan at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Dia nak main cerita pasal ni. Golongan-golongan yang mereka ni bertaubat, yang mereka ni ikhlas beribadat kepada Allah, mereka ni kuat memuji Allah, mereka ni golongan yang kuat berpuasa, mereka ni golongan yang banyak sembahyang fardu, sembahyang sunat, merupakan golongan yang suruh ma'ruf dan melarang mungkar, mereka ni orang yang pelihara segala hukum Allah, maka tidak tinggal apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Taala sikit pun, maka ada janji daripada Allah. Kita akan baca apa janji Allah kepada mereka ni semua. Wallahu. Tapi ada 5 muka ya. Dan ada 1 kuliah ayat lagi di sini. Tak apa, kita semua lepas ayat. Di sini saya lampirkan soalan serta jawapan tentang iqamah. Apa maksud sebenar jawapan dalam buku ini? Soalan dia kata, jika seseorang itu terlupa melakukan iqamah, dia terus sembahyang, maka adakah dia mempunyai apa-apa kesan ke atas sembahyangnya? Buku ni jawab, dia kata jika seseorang itu sembahyang sendirian atau berjemaah tanpa iqamah, maka solat dia tetap sah. Dan wajib ke atas orang yang berbuat demikian bertaubat kepada Allah. Adalah benda ni sunnah. Nabi SAW bila nak sembahyang fardu, azan dan iqamah, kemudian sabit daripada hadis menceritakan tentang apabila azan dilakukan ni, iblis syaitan lari bertempiaran sampai terkentut-kentut. Dia tulis dalam hadis tu. Maksudnya nak abang kata punya tak sukanya iblis syaitan ni apabila dengar kalimah Allah dilakukan. Kan? Maknanya azan dan iqamah ni adalah 2 benda yang baik. Dan kalau dikerjakan dengan niat mengikut sunnah, dapat pahala. Dia adalah ibadah. Kecuali pada sembahyang yang tak disuruh bang dan iqamah. Kan? Tapi kalau sekiranya kalau dia tak bang, sampai dia tak iqamah, sampai nak suruh dia bertaubat kepada Allah dalam maksud kata taubat, lalu orang buat dosa besar, berzina lah, apalah semua, taklah begitu. Cuma maksudnya mungkin dia nak mengajar kita supaya kita ni jadi macam mana yang Nabi SAW itu sendiri. Nabi sendiri bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Lebih daripada 100 kali. Ini mungkin dia nak abang yang tu lah. Bila kita tak buat satu benda yang Nabi buat, istighfar kepada Allah. Mungkin begitulah. Jadi jangan kita faham kata Allah ni jadi lagu mana pula. Sampai walau bagaimanapun, 2 benda ni adalah benda yang sangat baik. Yang kalau dibuat dengan niat ikut sunnah, dapat pahala. Begitu. Wallahualam. Kadang-kadang buku-buku ni pun macam-macam. Berada ni. Macam-macam. Kita baca jadi masalah bagi kita. Kan? Kadang-kadang dia bawa masuk sandaran dia bukan hadis-hadis yang sahih. Dia bawa main tak mana riwayat kita pun tak pernah jumpa. Kan? Jadi banyaklah benda-benda macam ni, banyak. Baca kitab-kitab kadang-kadang pun ada. Contoh dia kata tentang sembahyang hadiah. Bila ada kematian, sembahyang mayat, sembahyang hadiah pula satu lagi. Adalah satu kitab lama ni lah. Dia tulis di situ, dia kata pahala
ke atas orang yang sembahyang hadiah kepada orang mati ini menyamai pahala 1000 syahid pun. Sahabat Nabi nak dapat 1 syahid pun bukan senang. Ada pun di kalangan sahabat yang pergi berperang, berjuang apa semua sampai ditemui mati di dalam medan perang. Tiba-tiba Nabi kata dia ni min ahlin nar. Pasal apa? Sahabat pula tolong pertahankan kawan dia, sahabat yang mati ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku tengok dia tadi, dia berjuang habis-habisan sampai dia terkorban. Mana mungkin dia ahli neraka? Nabi kata dia ahli neraka. Bila disiasat-siasat tengok, ada satu kain itu kepunyaan tentera musuh. Dia bila berlaku perang antara perang sabilillah Islam dengan kafir dan sebagainya, bila berlaku perang, harta yang dirampas itu dia jadi ghanimah. Harta ghanimah ni siapa pun tak boleh ambil, melainkan setelah selesai perang, harta tu dikumpul satu tempat, kemudian baru dibahagikan, baru boleh ambil. Sebelum tu kalau ambil, dia anggap curi. Sahabat ni dah terambil satu kain. Kerana tu Nabi kata dia ahli neraka. Tentu boleh bayang, dah turun dah dalam perang ni, dah lawan pun dah cedera parah, dah mati pun dah, masih tidak dapat. Tentu sembahyang hadiah 2 rakaat sudah dapat 1000 pahala syahid. Allahu Akbar. Kita pun dia kata tu dalam riwayat hadis lah, kita pun kena carilah. Baca Sahih Bukhari daripada muka 1 sampai habis tak jumpa pun. Baca Sahih Muslim muka 1 sampai habis tak jumpa pun. Baca lagi dalam kitab-kitab sunat ni, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, apa semua tak jumpa pun. Cari tengok kok ada di dalam kitab-kitab hadis yang lain-lain ni, tak ada pun. Main mana? Sudah tahu benda ni. Ini kadang-kadang masalahnya. Jadi tuan-tuan, kita bila timbul apa-apa masalah pun, rujuk kepada hadis yang sahih. Kalau kita nak guna benda tu nak buat hujah, pastikan dia duduk pada kedudukan hadis sahih yang boleh berhujah. Kalau sekiranya benda tu tak tahu daripada mana, jangan berhujah. Apatah lagi terbukti benda tu bukan hadis, dia maudhu', dia satu benda yang direka-reka, lebih-lebih lagi tak boleh berhujah. Benda-benda macam ni tuan-tuan, jadi kita teliti elok lah. Kita teliti elok. Sebenarnya apa yang ditinggal kepada kita cukup dah. Quran dengan kitab-kitab hadis yang sahih ni sudah cukup. Itu sebab kalau sekiranya kita betul-betul nak beramal, nak jadi orang Islam yang beramal, kita ikut apa yang Quran suruh, ikut macam yang hadis sahih kata tu pun dah cukup dah. Dah cukup dah. Tak payah ada duduk rokah cari benda apa-apa. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.